Sebab Nabi SAW banyak dalam hadisnya menerangkan tentang perbezaan pahala. Gambar betapa banyak pahala untuk mendekatkan pahaman orang-orang yang susah nak faham tentang angka. Barangkali orang tu mungkin 100 tu macam mana, 1000 tu macam mana. Ya, banyak mana agak 1000, banyak mana 100, tak dapat. Jadi berikan benda yang konkret. Misalnya satu hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang menghadiri jenazah dan membahyangkan jenazah itu, dia dapat pahala 1 qirat. 1 qirat. Qirat ini timbangan untuk emas. Qirat. Ya. Kalau disaksikannya jenazah itu setelah disembahyangkannya, dia pun mengiringinya sampai kubur, dapat 2 qirat. Kemudian Nabi menerangkan 1 qirat itu seperti Bukit Uhud, kata Nabi. Jadi pahalanya banyak seperti Bukit Uhud. Jadi kalau dua awak pergi sembahyangkan jenazah diiringi pula sampai kubur, mendapat 2 qirat pahala. Dan dalam hadis ini pula Nabi membandingkan orang yang pergi Jumaat itu dengan orang yang membuat kurban ataupun bersedekah dengan seekor unta. Maka annama qarraba badanah. Kemudian yang kedua, wa man raha fis sa'ati tsaniyati fa ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang pergi pada saat yang kedua, maka seolah-olah dia mengorbankan seekor lembu. Wa man raha fis sa'ati tsalitsati fa ka'annama qarraba kabshan aqram. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seolah-olah dia menyembelih atau dia mengorbankan seekor kambing yang sempurna. Kambing itu dengan tanduknya semua sekali sempurna, tidak ada cacat celanya. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia berkorban atau memberi sedekah dengan sebiji telur. Maka apabila imam keluar, malaikat pun masuk ke dalam mendengarkan khutbahnya di situ. Jadi makna di sini, bila hari Jumat ada malaikat tugas di mana-mana pintu masjid, di mana-mana tempat orang masuk. Ini malaikat bertugas, siapa yang masuk dicatat. Ini orang masuk. Masuk dalam dia punya apa? Kira-kira ini masuk dapat kambing, pahala sebesar kambing. Ini masuk unta. Itu malaikat. Jadi malaikat yang menjaga itu menyaksikan, dan yang menulis siapa? Itu malaikat yang ada di kanan kirinya. Kira-kira malaikat yang menjaga itu kasar. Ini unta, catat unta. Ini kambing. Ini gitu. Hari Jumat. Itu semuanya kelebihan pahala selain daripada pahala sembahyang Jumat. Kelebihan pahala. Kemudian saat ini dikira dari bila? Itu dia. Dikira dari bila? Sebahagian ulama mengatakan dikira daripada siang pagi hari. Nabi kata sebaik-baik dia mandi, dia pergi. Mungkin dia mandi pagi. Tapi kalau dia mandi dekat dengan waktu Jumat, dia sudah mandi sampai ke masjid, datang, habislah. Jadi ada yang mengira dari pagi. Dan ada yang mengira tengok siapa yang paling awal datang. Orang yang awal datang itulah dikira waktu itu, maka dia dikira dapat unta. Kemudian 1 jam, ya, jam yang kedua. Adakah jam itu jam yang 60 minit 1 jam? Ataupun perkiraan di sisi Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Dia yang mengatakan mungkin, ya. Kalau kita kata berapa ada derajat ini, unta, lembu, kambing, ayam, telur, 5 jam. Kita kira lah daripada azan. Azan yang dikira bukan azan yang pertama, azan yang kedua. Itu azan yang memang sabit dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi 5 jam. Kalau imam itu naik khutbah pukul 1, jadi pukul 12, pukul 11, pukul 10, pukul 9, pukul 8. Kalau 1 jam, 1 jam, ya, 8.
Pukul 8 ada tak? Ada orang yang datang pukul 8. Saya sekali di Masjidil Haram tidak akan betul-betul dapat dekat Kaabah, nak duduk selesa. Masjidil Haram ni kalau hari Jumaat, awak tidak mudah dapat duduk selesa. Orang penuh, kita naklah tengah berkembang, nak sembahyang, kita duduk di masjid kita kan, relax kita kat masjid. Masjidil Haram yang Haram ada balik Masjidil Haram Makkah, ya. Pukul 8 saya datang. Saya dah mandi sama lepas subuh saya mandi di hari Jumaat. Inilah yang kita nak harapkan dapat apa? Pahala yang besar di sini bila lagi kita dapat datang. Pukul 8 pada. Ada ramai orang. Dah orang dah duduk semua kita. Kita ni kadang-kadang kat Masjidil Haram ni kita sangka kita yang awal, ya. Hari kita tengok penuh dah masjid. Ini pengalaman saya mula-mula datang. Ya. Saya sampai pukul 1 malam. Buat umrah semua sekali. Masuk ke rumah Kempangan. Dengar saja azan yang pertama malam, malah tak tidur lah kira. Tak tidur lagi, baru sampai azan yang pertama. Dengar. Saya fikir saya orang paling awal tu. Terus pakai itu. Saya buka pintu tengok kat depan saya sudah ada orang duduk. Depan rumah saya tu, saya tunjuk ada kawasan nama Misfalah. Dekat dengan masjid lah. Kita dari sini pergi masjid, mungkin sampai tanpannya atau jauh sikit lah. Di lorong ni. Ya. Saya fikir masjid tu kosong lagi. Saya buka pintu, depan pintu saya sudah ada orang bentang sejadah, sudah penuh dari sini sampai masjid. Masya Allah, terperanjat saya. Ya Allah. Pukul 3, saya buka pintu, saya tengok orang duduk. Ni pasal apa orang duduk? Saya rupanya penuh. Sampai masjid. Masjid dah penuh. Pukul 3 pagi. Baru azan awal. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Itu pengalaman yang pertama. Saya fikir nak masuk tengah-tengah masjid lah, apa semua kan. Kat depan pintu kau duduk kat sini kau. Ini yang tadi saya kata pukul 8 pagi. Duduk. Ada beberapa. Yang tawaf, yang umrah, yang apa semua banyak. Datang orang. Saya ke tempat tu relax lah tempat. Dekat nak bang Jumaat, satu grup datang, dia duduk kat depan saya. Nak sujud tak boleh lagi. Apa nak buat? Saya pegang dia, saya bilang sudah jam-jam nanti kita sembahyang semua tu. Ya. Saya pun tak ingat orang Algeria, orang Afrika. Kita bilang dia, kita nak sujud kat sini. Kita nak gaduh kat sini tak boleh. Biarlah tunggulah nasib lah kalau dulu. Ya. Lepas itu berasa-asa baliklah. Bila nak sujud tu tunggulah ni bangun baru boleh sujud ni. Masya-Allah. Di situ kita ingat bagaimana orang itu berebut untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana orang bertolak-tolak untuk ibadah kepada Allah Taala. Ya. Bukan bertolak-tolak nak tengok bola sampai mati. Ya. Orang Islam ada macam tu. Ada. Ada yang mati kerana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok perbezaan dunia dan alhamdulillah. Dan kita tak marah lah, tak boleh marah lah. Ini semua orang berebut untuk apa? Ibadah. Semua orang datang untuk ibadah lillahi ta'ala. Itu sebab di sana jangan kita marah. Sebab kita semua datang ibadah kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui. Hatta sujud atas belakang orang, ke atas bokong orang, kita tak kira. Tak kira. Lillahi ta'ala. Kalau semangat kita semua begitu, tak gaduh lah kita. Ya. Kalau semangat apa ni tak ada hadatnya orang semua begitu ni ya. Bergaduh sudah. Apa nak buat? Dan ada yang mengira, dan saya kira pendapat ini agak senang dan mudah, dan pahaman ini saya kira sesuai daripada waktu duha. Waktu duha. Kira-kira ke 9 atau 10 lah, 10. Tapi kalau nak kira awal waktu duha, naik saja matahari agak segala dah masuk waktu duha. Sebab waktu duha dengan waktu isyraq sama. Awalnya. Cuma sembahyang duha ni afdal ditakhirkan. Ya, waktunya sama. Masuk waktu isyraq, itulah waktu duha. Kita boleh sembahyang isyraq, boleh sembahyang duha sama sekali. Macam pagi ni lah, 7.30 ke apa ke, itu sudah masuk waktu. Tapi afdal kalau duha ini dilambatkan, kira-kira sudah naik matahari tinggi, kira-kira 4 jam ke 9 gitu. Afdal kalau boleh buat situ. Tapi kalau orang tu mungkin ada kerja, ada apa semua sekali, awalkan boleh. Jadi kalau dari waktu duha itu dikira, ya,
Dan ada setengah mengatakan itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kalau takkan fadilat ini, seberapa cepat yang boleh kita datang ke masjid. Dan dengan syarat tidak ada gangguan-gangguan atas kita. Tapi bagi orang yang ada gangguan, misalnya tak boleh tahan buang air kecil sampai beberapa jam, apa semua, itu Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi dalam hal-hal ibadat ini, kita pegang prinsip, pegang dasar. Dasarnya Allah Ta'ala tidak memberatkan atas kita. Dan jangan pula sampai kita tak jaga ini semua, kita kena sakit. Ya? Ditahan buang air kecil misalnya. Pasal tak akan pahala. Kemudian nanti datang makruh pula. Kalau kita semayang dalam menahan buang air kecil, buang air besar, itu makruh. Dan situlah nanti kita pula ingat, bila dia nak ambil khutbah ni, aku ni nak buang air kecil. Ya? Bila nak semayang, jadi hilangkan awak nak dapatkan pahala kat sini, awak rosakkan pula kat sini. Jadi tidak balance awak punya pahala. Jadi ini pulang pada masing-masing. Orang yang sehat walafiat memang boleh tahan beberapa jam sudah buang air kecil, pagi tak ada buang air kecil lagi, tak ada ingat apa-apa, ya sila. Bagi orang yang tak ada kerja lah. Ya sila, yang dah pencen, yang apa semua, yang kerja pergi kerja lah, apa nak buat. Jangan pula curi masa kerja untuk pergi jemaah. Pagi duduk ke masjid. Ini ada kerja ni, yang makan gaji ni. Yang makan gaji haram pula ni. Ya. Tak boleh. Curi masa tidak boleh. Hanya pada yang fardu saja. Yang fardu itu memang mesti. Sebab ini fardu. Jangan hari Jumat pukul 10 dah keluar. Apa satu pergi sembahyang Jumat. Kalau dia pergi pun tak boleh. Nanti ambil pukul 10 pergi sembahyang Jumat, dia duduk kedai kopi dulu, baru duduk masjid. Ini pun tak kira juga lagi. Ya, baik. Jadi kita kena jaga. Seberapa cepat yang kita boleh pergi? Kita pergi. Jadi waktu-waktu itu malaikat menjaga. Ada dalam hadis lain malaikat bertugas. Subhanallah. Ya. Malaikat ada duty hari Jumaat. Bila hari Jumaat masing-masing pergi, kau masjid sana, kau masjid sana, arahan daripada Allah Rabbul Alamin. Ya, subhanallah. Allah mengarahkan, kamu pergi ke masjid-masjid yang ada seluruh dunia. Bukan satu, bukan dua. Semua malaikat yang bertugas datang. Tunggu di pintu, tengok. Di sinilah terletaknya pentingnya manusia. Ya tidak? Penting ini manusia di sisi Allah SWT. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Ini malaikat semua ditugaskan menjaga, nak kasih pahala pada manusia. Tapi banyak manusia tak sadar diri. Allah Ta'ala beri pahala ke kita? Ada yang sembahyang, tidak? Inilah apa kita kata ya, kejahilan ini. Sebab mereka tak pernah mendengar. Jahil. Tak tahu dia. Ini malaikat diarahkan oleh Allah Ta'ala jaga di pintu seluruh masjid. Apalagi kalau duduk di depan tidak sembahyang. Ya Allah. Ini malaikat merhati. Ini orang nak dikasih pahala, dia duduk pula kat situ, tak datang tu. Ya. Alhamdulillah. Inilah pentingnya manusia. Tapi manusia kebanyakan yang jahil, tak tahu. Malaikat yang mulia itu bertugas untuk menjaga, kasih dia pahala. Ya. Bila masuklah orang itu semua tulis. Itu bila kita keluar tu, kita niat ya. Kita keluar dari rumah, niatkan Allah. Ya, dengan pakaian kita yang bersih, pakaian kita yang baik. Kalau yang biasa berserban, pakailah serban. Ya, pakai pakaian putih. Ya, kerana ada fadilat mengatakan berserban pada hari Jumaat di sini. Sembahyang Jumaat itu besar pahala, lebih daripada yang lain. Ya, pakai serban kurang-kurangnya pada hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat. Ini yang biasa pakai serban. Yang tak biasa itu agak susah lah. Jangan nanti tengah-tengah sembahyang pegang serban atau terbuka atau apa sekali kan. Jangan mengganggu lagi. Ya, jangan mengganggu. Dan pakai serban ini sunnah. Tetapi ada orang ulama yang mengatakan kalau songkok ini juga diniatkan sebagai serban, dapat fadilat serban. Dengan syarat songkoknya tidak lubang-lubang. Songkok yang lubang-lubang tu tak dapat nak fadilat apa? Serban. Songkok yang tidak berlubang katanya diniatkan untuk pakai serban dengan niat minta pahala serban lah. Pasal dia tak biasa pakai serban, dapat pahala serban. Sebab itu ada seorang ulama, dia bercerita lah pada saya. Dia kata, saya di Indonesia ada seorang wali Allah besar, sampai sebut nama.
Tapi wali Allah ini jarang pakai serban. Dia terkenal sebagai orang yang alim, tapi dia tak pakai serban. Orang yang standar dengan dia sebagai serban. Dia kata dalam hati saya kena teringat, kenapa dia wanita tak pernah pakai serban. Sampailah bila saya menghadiri satu majlis ilmu fikih, ada ulama menerangkan kalau orang itu niatkan songkoknya sebagai serban, hasil pahala serbannya itu. Oh, saya kata ini orang begitulah barangkali dia niatkan songkoknya sebagai serban. Tapi lebih baiklah kalau pakai serban macam biasa yang dipakai, ya, itu sunnah, ya. Sekurang-kurangnya untuk hari Jumaat. Waktu hari Jumaat itu bukan seluruhnya, waktu nak sembahyang Jumaat. Jadi itu semuanya kelebihan. Cuma tadi saya nak cakap bila kita keluar tu kita niat lillah ta'ala. Kerana Allah. Kalau boleh kita niat sebagaimana bila kita keluar dari rumah, ya Allah, aku tidak keluar kerana menunjuk-nunjuk, aku tidak keluar kerana riya, aku tidak keluar kerana ujub. Ya. Itu doa bisa kita keluar nak pergi haji kan ada keluar dari rumah nak melangkah pergi ke haji, yang nak pergi belayar, itu ada doa. Aku keluar bukan kerana riya, aku keluar bukan kerana ujub, aku keluar bukan kerana menunjuk-nunjuk, bukan kerana supaya disebut orang, tapi aku keluar mencari keridhaan. Dan aku keluar kerana takut kemarahanmu. Itu doa kita boleh gunakan setiap kali kita keluar untuk beribadah. Kalau kita tak keluar ke masjid pun baca, ya Allah, aku keluar kerana mencari keridhaan-Mu, bukan kerana menunjuk-nunjuk, bukan kerana mencari riya, ujub dan sebagainya. Itu bagus. Keluarlah kita. Ya, dah dapat kapal ini tadi, gunakan ini waktu-waktu yang dekat ini dan gunakan apa yang boleh kita gunakan, bau-bauan yang wangi semua. Masuk kita ditulis, ya. Siapa yang masuk ditulis dia punya itu. Sampai bila azan saja, malaikat pun tutup buku. Mereka masuk sama-sama. Yang datang lambat tak ada apa-apa lagi ceritaan. Tapi Jumaatnya hasil, ya. Dan kalau seorang itu tidak mendengar khutbah sekalipun, katalah dia datang Bilal Kamat terus tak dengar khutbah, sah Jumaatnya. Sah Jumaatnya walaupun dia tidak dengar khutbah, dengan syarat khutbah itu sudah didengar oleh 40 orang. Itu syarat. Kalau khutbah itu tak didengar oleh 40 orang, tak cukup. Apabila imam keluar, yakni keluar untuk naik ke mimbar untuk baca khutbah, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Malaikat-malaikat itu pun masuklah sama-sama untuk mendengarkan khutbah, untuk menghadiri sama-sama bersembahyang Jumaat. Itulah kelebihannya hari Jumaat. Bab hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Umar radhiyallahu anhu bainama huwa yakhutubu yawm al-jum'ati dakhala rajulun faqala Umar lima tahtabisuna 'an as-salah faqala ar-rajulu ma huwa illa sami'tu an-nidaa fatawadda'tu faqala alam tasma'u qawlan alam tasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza raha ahadukum ila al-jum'ati falyaghtasil. Bab kata Imam Bukhari dalam kitab pada kami Abu Nu'aim, katanya dalam kitab pada kami Syaiban dari Yahya dari Abi Salamah dari Abi Hurairah bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki, maka Umar berkata, kenapalah kamu ni lambat dari sembahyang ini? Ini hadis berulang cerita Sayyidina Utsman tadi. Maka orang itu berkata, saya tidak lebih dari mendengarkan azan langsung saya berwuduk. Maka Umar berkata, kamu tidak mendengarkan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu itu pergi berjemaat, hendaklah dia mandi. Jadi kamu ini tak mandi. Jadi dua salah kamu buat pada hari ini. Salah datang lambat, dah azan. Salah yang kedua, tak mandi pula. Tapi ini semuanya tidak menjejas Jumaat, mana Jumaat sah. Babud duhni lil Jum'ah. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. Bab memakai minyak pada hari Jumaat.
Tapi minyak yang masuk di sini minyak wangi, ya, minyak wangi. Dia ada dua dalam Islam ni. Dalam bab fikih memakai minyak, ada pakai minyak wangi, dan ada lagi satu sunat meminyak badan. Sunat dibuat orang, tapi jangan selalu. Makna minyak badan itu apa? Gosok minyak badan semua sekali. Itu daripada pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Meminyakkan badan sendirilah, gosok minyak gitu kan. Dan ada orang pula barangkali pergi urut ya, minyak. Itu bagus, meminyakkan badan itu satu daripada amalan Nabi. Tapi jarang orang buat. Ada orang-orang India, orang apa dia suka buat sebulan sekali ke 2 bulan sekali, itu lain bab. Ya. Ini minyak di sini maksudnya minyak wangi. Ini bab Jumaat, ya. Meminyakkan badan itu maknanya melembutkan badan kita itu. Bab duhul Jum'ah. Kata Imam Bukhari dalam kitab kepada kami Adam, katanya dalam kitab kepada kami Ibn Abi Zaib dan Sa'id al-Mukhbari, katanya telah memberitahu saya ayah saya daripada Ibn Wadi'ah daripada Salman al-Farisi, katanya telah bersabda Nabi SAW, sesiapa saja yang pada hari Jumaat mandi hari Jumaat, kemudian dia bersuci, apa yang boleh dibuatnya daripada bersuci. Maknanya kalau dia boleh mandi, ada air, dia mandilah. Baik, kalau tak ada air untuk mandi, bagaimana? Gantinya ada. Ingat, kalau katalah kita sini alhamdulillah ada air, tapi barangkali di Arab pada hari Jumaat itu katalah tak ada air, ya, ataupun dia uzur tak boleh pakai air, tak tahan benar dia, ada gantinya, tayamum. Nah, kendakkan pahala itu ganti semata-mata untuk mendapatkan apa? Pahala. Kerana tujuan kita mandi ini selain dari membersihkan badan, pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab kita tak dapat menggunakan itu, kita hendakkan pahala diganti dengan tayamum. Tayamum tu apa? Debu tanah, muka, sapu muka, debu apa, tepuk lagi sapu tangan, dengan niat apa? Ganti mandi Jumaat, dapat pahala, ya. Jadi sini dikatakan bersucilah dia apa yang dia boleh buat. Sama ada bersuci, mandi atau bertayamum, dan dia pakai bau-bauan, dia bersuci jangan lupa, ya. Kemudian dia bersihkan badan dia, kalau kuku dipotongnya, kalau dia cukur apa semua, apa yang dia nak buat dia boleh buat. Kemudian dia pakai sedikit minyak atau dia sentuh sedikit bau-bauan di rumahnya. Nanti bi baitihi, dia punya sendiri, di rumah pakai. Kemudian keluar dia, fala yufarriqu baina itsnain, jangan dia memisahkan antara dua orang. Maksudnya di sini kalau datang ke masjid, ya, ini pun kita kena jaga juga. Dua orang sudah duduk rapat, ya. Kemudian dekat sini ada kosong barangkali, kita boleh duduk sini, tapi kita nak suruh, kita nak duduk tengah ni. Kita kata awak, yang awak tengah, tak bagus. Memisahkan antara dua orang yang sudah rapat. Duduklah awak di tempat itu, ya, yang ada kosong. Tak ada, tak apalah. Ini jadi masalah juga. Tadi kita cerita masalah haram kan, yang kita ni tidak buat apa-apalah, dia dah datang, tapi kita betul salah kalau kita buat gitu. Dia yang buat tu dia salah. Bukan misahkan antara dua orang, duduk depan orang, tempat sujud orang. Jadi kita tak boleh ganggu jamaah yang sudah duduk. Tapi kalau ada kosong kita boleh masuk. Melangkah bau jangan, ya. Kita jaga. Kemudian bersembahyanglah dia apa yang dia boleh sembahyang. Maknanya sunat-sunat apa dia nak sembahyanglah, hatta sunat mutlak. Oleh sebab itu pada hari Jumaat, pada waktu dia memang dilarang, ya, sembahyang pada waktu waktu rambang. Waktu rambang ni waktu matahari betul-betul atas kepala kita. Kalau ikut jam falak pukul 12 betul tengah hari. Itu kalau selain dari hari Jumaat tak boleh sembahyang. Itu waktu yang diharap sembahyang, kecuali hari Jumaat. Tidak ada larangan pada waktu itu. Awak boleh sembahyang. Tak ada larangan sembahyang tengah hari pada hari Jumaat. Sembahyanglah apa yang nak disembahyangkan. Kemudian apabila imam keluar, dia pun mendengar khutbah. Ini mendengar khutbah satu daripada perkara yang mustahak untuk menyempurnakan Jumaat kita. Jangan berbual, jangan bercakap, dan tidak sunat berzikir. Ada orang, ya, dia
khatib berkhutbah tapi dia pegang tasbih, makruh itu, dan hilang fadilat dia mendengar khutbah. Pegang tasbih pun tidak, simpan tasbih, duduk dengar, tapi jangan ngantuk lah. Ada orang dia betul-betul punya khusyuk tapi dia di alam yang lain, bukan alam imam. Ya, itu tak betul. Ngantuk. Oleh sebab itu katanya orang yang paling menyusahkan malaikat, orang yang duduk di masjid tidur. Pada waktu Jumaat, nak tuliskan pahala untuk dia, dia tidur. Nak bilang tak ada pahala, dia ada pula kat situ. Macam ya. Nak kena rujuk pada Allah Ta'ala. Ya Allah, kau kena kasih keputusan ini orang. Aku susah. Nak bilang dia tak ada, dia ada. Tapi antara ada dengan tak ada. Ya, jasad dia ada, tapi kita duduk dengar khutbah. Ya. Walaupun kita kadang-kadang kita pergi khutbah, ada orang komplain khutbah bahasa Tamil, dia bilang apa kita nak tahu apa-apa. Ya, dengar rukun-rukunnya, alhamdulillahnya, selawatnya, ayatnya, semua itu ada, itu dengar itulah. Yang lain dengar saja. Tujuan kita nak menyempurnakan Jumaat kita ya. Jadi dinasihatkan, kalau sedang bertasbih, imam keluar saja, taruh tasbih masuk dalam koci. Jangan ada orang sibuk tasbih dengar-dengar. Tidak ada dua hati bagi manusia itu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak tulis doa, tidak buat dua hati dalam satu orang. Satu hati saja. Kau tasbih, kau tak dengar. Kau dengar, kau jangan tasbih. Simpan tasbih. Ya? Dengar terus betul-betul. Itu fadilatnya. Sebab dalam hadis mengatakan, satu hadis yang lain, saya tahu ini akan dibawakan tidak. Wala yamassul hasab. Jangan sentuh batu-batu. Ini zaman dulu orang dulu di masjid, batu kerikil tu. Jadi ada orang sambil-sambil dengar khutbah pegang batu ini. Itu pun jangan, kata Nabi. Wala yamassul hasab. Maknanya ada leka itu. Batu-batu kerikil tu dulu di Mekah ada tu. Batu kerikil tempat nak Kaabah tu pun ada. Kita pegang batu itu, jangan. Pendeknya jangan ada satu yang melalaikan awak. Konsentrate dengan khutbah. Sebab wajib. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar, kamu perhatikan, semoga kamu dirahmati. Sebahagian ulama mengatakan Al-Quran dalam ayat ini ialah khutbatul Jumu'ah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar. Banyak ulama mengatakan maksud dari Al-Quran di sini khutbatul Jumu'ah. Hendaklah kamu dengar. Tapi ada yang mentafsirkannya umum, tapi termasuk tentu ya khutbatul Jumu'ah. Maka kalau dia buat itu semua, dia dah keluar dari rumah setelah bersuci, ada bau-bauan yang dia pakai, dia berjalan dengan tata tertib yang sebagaimana saya katakan tadi, bukan mula-mula, diampunkan bagi dia sehingga Jumaat yang akan datang. Dosa seminggu. Kita ada ampun dosa tiap-tiap waktu. Ini hari-hari kita sembahyang. Antara Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak tu keampunan dosa. Dan ada dosa ampun seminggu punya dosa tu, Jumaat. Dan ada dosa setahun, Ramadan. Dan ada dosa seumur hidup, Haji Baitullah. Itu pengampunan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sampai sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung perbincangan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Kita masih lagi dalam bab sembahyang mandi hari Jumat. Hari ini kita bincangkan hadis seterusnya. Qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala Tawus qultu li Ibn Abbas ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من
at-tib. Qala Ibnu Abbas, amma al-ghuslu fan'am wa amma at-tib fala adri. Berkata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Abu Yaman, katanya telah memberitahu kami Syu'aib daripada Zuhri, katanya daripada Zuhri yang berkata, telah berkata Taus, saya telah bertanya kepada Ibnu Abbas dengan kata, mereka ada menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtasilu yawmal Jum'ah." Mandilah kamu pada hari Jumat. "Waghsilu wujuhakum wa waghsilu ru'usakum." Dan basuhlah kepala kamu. "Wa in lam takunu junuban." Walaupun kamu tidak berjunub. "Wa asibu min at-tib." Dan sentuhlah sedikit bau-bauan. Qala Ibnu Abbas, amal ghuslu fan'am. Adapun mandi itu iya benar. Wa ammat tibu fala adri. Tapi tentang bau-bauan itu saya tak begitu tahu. Jadi ini cerita hadis ini bahawa ada seorang bertanya kepada Ibnu Abbas. Ini setelah wafat Nabi SAW lah. Seorang bernama Taus bertanya kepada Ibnu Abbas. Ada orang berkata, ini orang bercerita tentang hadis Nabi bahawa Nabi menyuruh mandi pada hari Jumat dan disuruh basuh kepala walaupun tidak junub, dan disuruh menyentuh bau-bauan. Ini yang ditanyakan. Jadi maksud di sini mandi pada hari Jumat itu kita dah tahulah, ya, sudah sebanyak kita mandi. Dan di sini dipertekankan dan basuh kepala kamu. Jadi bermakna mandi kamu itu mandi yang sempurna sekali. Kepala mesti kena air semua sekali. Jangan mandi hanya badan saja atau muka saja atau siram sekali. Maknanya betul-betul mandi itu macam mandi junub. Macam mandi junub. Walaupun kamu tak junub. Jadi barangkali kita di sini alhamdulillah lah. Barangkali di negeri Arab sana kalau musim sejuk atau air tak banyak, kalau mandi itu hanya ambil part yang perlu lah dibasuh. Barangkali kepala tak payahlah, ya. Tapi Nabi kata hari Jumat basuh kepala. Walau tak junub. Jadi di sini ulama mengambil kesimpulan, mana-mana mandi yang sunat nak dapatkan pahalanya kena buat seperti mandi wajib. Mandi yang sunat itu dibuat seperti mandi wajib, baru dapat pahala. Kalau kita mandi biasa tak kira lah. Mandi 2-3 kali pun jadi mandi juga, ya tak? Tapi kalau tidak akan mandi sunat, kena buat macam mandi wajib. Mandi wajib semua bahagian badan mesti sampai. Itu hadis Nabi kata, basuh kepala kamu. Kemudian sentuh bau-bauan. Yang ini menunjukkan sunat memakai bau-bauan pada hari Jumat, kerana Nabi sembahyang Jumat. Jadi orang ini bertanya kepada Ibnu Abbas untuk memastikan kebenaran hadis ini. Jadi Ibnu Abbas menjawab tentang mandi itu ya, itu betul, itu saya pernah dengar, maknanya saya tahulah, yakinlah saya tentang mandi itu. Tapi tentang sentuh bau-bauan saya agak tak tahu lah. Maknanya saya tak pasti dalam perkara ini. Jadi pada Ibnu Abbas hadis yang menyuruh sentuh bau-bauan itu tidak pasti pada dia menurut riwayat ini. Tapi ada riwayat lain lagi nanti. Dan dah kita katakan dalam riwayat sebelum ini dalam hari Jumat itu sunat memakai bau-bauan terhadap Ismail Jumat. Dan hadis seterusnya. Haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana wa bihi qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham anna ibn Jurayj akhbarahu qala akhbarani Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu dzakara qaula an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusl yawm al-jum'ah fa qultu li Ibn Abbas ayamassu tiban aw duhnan in kana 'inda ahli fa qala la a'lamu.
Berkata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Ibrahim bin Musa, katanya telah memberitahu kami Hisham bahawa Ibnu Jurayj telah memberitahu mereka. Kata Ibnu Jurayj telah memberitahu kepada saya Ibrahim bin Maisarah dari Taus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau itu pernah menyebut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumaat, tentang mandi hari Jumaat. Yakni Taus, ya, Taus itu yang sebelum itu. Menyebut tentang mandi hari Jumaat, yakni bagi kepada Ibnu Abbas. Maka saya kata kepada Ibnu Abbas, ayamas sutiban auduhnan, apakah Nabi menyentuh bau-bauan atau sebarang minyak? Ya. Tidak, adakah Nabi menyuruh menyentuh bau-bauan atau sebarang minyak kalau ada di sisi keluarganya? Faqala la a'lamu. Kata Ibnu Abbas, saya tak pasti. La a'lamu, saya tak tahu. Maknanya saya tak pasti, saya tak bilang iya, saya tak bilang tidak. Tentang menyentuh bau-bauan. Selesai berkenaan dengan bau-bauan tadi. Jadi maknanya kesimpulannya tentang mandi hari Jumaat ini sepakatlah. Ya, ulama mengatakan sunat mandi hari Jumaat bagi orang yang nak pergi Jumaat, dan mandinya itu tidaklah dibuat seperti mandi junub, yakni dimandikan dengan cara yang paling sempurna. Dan untuk membezakan mandi biasa dengan mandi Jumaat ini, kenalah niat untuk mandi Jumaat itu. Ya, jadi niatnya juga macam niat mandi junub, iaitu masanya. Masanya macam mana? Ketika menjerus air yang pertama itulah kita niatkan aku mandi hari ini kerana hari Jumaat sunat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah saja niatnya, ya. Kemudian tentang menyentuh bau-bauan itu ada hadis yang menyuruh, dan Ibnu Abbas pula kata tidak pasti. Tidak pasti. Maknanya tidak pasti itu adakah penekanan tentang bau-bauan itu seperti mandi, atau bau-bauan itu kalau boleh pun ada tak ada tak apalah, tak diberatkan sangatnya, tapi mandi itu memang mustahab. Babun yalbasu ahsana ma yajid. Bab memakai sesuatu yang paling bagus, yakni untuk pergi sembahyang Jumaat pakailah sesuatu yang elok, yang baik. Ini hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab ra'a qullatan sira'an al-masjid. فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكسى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذه بمكة مشركا. Bab memakai pakaian yang terbaik. Berkata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, katanya telah memberitahu kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahawa Umar bin Al-Khattab telah melihat sehelai baju sirah. Sirah ini maknanya sutra, yang dibuat daripada sutra, di pintu masjid. Maknanya adalah orang jual baju di luar masjid, ya. Baju cantik lah. Fakal, maka dia berkata kepada Rasulullah ketika masuk masjid, ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falamistaha yaumul Jum'ah. Tidakkah tuan nak membeli pakaian yang di luar itu untuk dipakai pada hari Jumaat? Oh, cantik, ya. Tapi sutra. Dan juga untuk orang-orang yang datang dari luar, kalau berjumpa tuan, maknanya bila ada orang pengunjung dari luar kota Madinah, lebih pakailah itu. Ini biasalah, ya. Ini cadangan Sayyidina Umar. Maka bersabda Rasulullah SAW, Inna ma yalbasu hadihi man la khalaqa lahu fil akhirah. Ini pakaian dipakai oleh orang-orang yang tak ada bahagia di akhirat.
Ini pakaian orang dunia mana? Jadi ini oleh sebab itu kita dapat tahu yang itu sutera itu pasal apa? Ini yang dilarang bagi orang laki-laki. Ini dua perkara dilarang bagi orang laki-laki, emas dan sutera. Ya, sebab Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, yang akhirnya emas, yang ini sutera di tangan kanan dan kiri. Ini dia kata, begitu bersabda, ini dua barang haram atas orang laki-laki kami dan halal bagi orang perempuan. Orang perempuan boleh pakai sutera, boleh pakai emas, orang laki-laki tak boleh. Ya. Walaupun ada masalah khilafiyah, ada juga yang membincangkan perkara ini sama ada hadisnya hidup ini, tapi yang muktamadnya pada mazhab bahawa dilarang orang laki-laki pakai emas dan pakai sutera. Yang dimaksudkan dengan emas itu ialah emas merah atau emas kuning. Tak termasuk emas putih. Ya, emas putih boleh. Dan yang dimaksudkan dengan sutera yang asli, yang asalnya daripada ulat, ya. Dan haramnya itu bukan kerana ulat itu najis ke atau apa yang keluar dari ulat itu najis, tidak, kerana dia boleh dipakai oleh perempuan. Ya, kalau najis itu orang perempuan pun sama juga tak dipakai, orang perempuan boleh pakai. Tetapi kerana katanya tidak layak bagi orang laki-laki. Tentang emas ini ada dua sebab. Kenapa dilarang bagi orang laki-laki dan kenapa juga dilarang untuk menggunakannya pada perkakas rumah, perhiasan dan sebagainya. Ya, dan perak juga dilarang. Tapi tentang cincin emas, cincin perak itu bagi orang laki-laki boleh kerana mengikut sunnah Rasulullah. Tapi benda-benda lain macam mangkuk-mangkuk perak semua memang dilarang. Ini larangan ini begini sebabnya, kerana emas dan perak ini tujuannya ialah untuk diperedarkan sebagai wang. Jadi Islam tidak menggalakkan emas dan perak ini dibekukan dalam bentuk benda-benda. Itu wang, mau diperedarkan. Walaupun sekarang kita tak pakai wang emas perak lagi, kita pakai kertas saja, tapi kertas itu nilainya emas dan perak, bukan kertas yang laku, tapi kerana jaminan daripada kerajaan atau pemerintah bahawa itu nilai emas yang telah dipertaruhkan dalam bank dunia ini adat dunia lah tak buat macam ini. Jadi dasarnya emas dan perak. Jadi kalau emas dan perak itu boleh dibekukan dengan menyebut barang-barang dan sebagainya, maka itu nanti akan menyebabkan emas dan perak itu dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Dan orang miskin tak dapat. Bila orang miskin tak dapat emas dan perak, bagaimana mereka nak belah sesuatu barang? Ya, jadi itu masalah. Jadi tidak dibenarkan emas dan perak, tidak dibenarkan dibekukan seperti barang-barang barang-barang perhiasan dan sebagainya. Dan orang laki-laki pun tak dibenarkan pakai. Ya. Tapi orang perempuan kenapa dibenarkan pakai? Ini sudah menjadi adat turun-temurun manusia dari mula-mula mengenal emas dan perak, itulah jadi kebesaran kaum wanita. Dan itu dilarang dalam Islam. Ya, dibolehkan. Dan tidak ada zakat pula dikenakan. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Saya selalu ditanya oleh ibu-ibu, telefon tanya emas perak kena zakat tak apa. Ini kita sudah berpuluh tahun mazhab Syafi'i mengatakan kita pakai sampai sekarang emas dan perak perhiasan kaum ibu tak ada kena zakat. Fatwa yang mengatakan kena zakat itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab lain. Dan mazhab Syafi'i tak ada kena zakat. Kerana ada hadis Nabi SAW, la zakata fil hulil mubah. Tidak ada zakat pada perhiasan yang diharuskan. Makna perhiasan yang diharuskan bagi kaum ibu. Tapi kalau kaum laki-laki pakai barang-barang itu kena zakat. Tetapi ulama mengatakan kalau kaum laki-laki itu menyimpan barang-barang itu untuk bakal istrinya yang akan dikawinnya nanti, tidak kena zakat. Atau dia simpan barang-barang itu, barang dia beli, ada cincin, ada gelang, ada apa semua, tapi untuk pakaian keluarga dia, walau bukan isteri, ibu dia ke kakak dia ke adik dia ke yang tak mampu nak beli, tapi dia belikan, tak kasih dia mereka, pakai saja, tapi di barang tu dia punya, pun tak kena zakat. Kerana itu semua kita kata penggunaan yang diharuskan. Itu hukum sudah tetap dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekarang yang hukum ini keluar banyak bukan mazhab Syafi'i. Ya, itu saja saya terangkan. Itu sebab orang laki-laki tidak digalakkan pakai emas dan tidak. Kemudian pula kalau orang laki-laki ini pakai emas atau perempuan
Dah banyak cerita lah nanti kan. Gelang emas, cincin emas, rantai emas, wah, dah akan sama lah. Dan ada pula nanti yang sekarang ada yang tindik telinga, ada yang tindik hidung. Jadi tak betul itu dari segi apa? Peradaban manusia yang berperadaban lah. Kemudian setelah terlambat ya, setelah ini juga berani pakaian itu terlalu apa? Terlalu lembut. Ya. Kain terlalu lembut tidak sesuai dengan laki-laki. Kecuali dalam hal tertentu. Kalau badan dia ada sakit, ada kudis-kudis yang tidak boleh membenarkan dia pakai lain-lain kain, melainkan sutera yang lembut boleh. Uzur. Nah, itu semua ada buatnya. Jadi Nabi kata ya Umar ini pakaian bukan pakaian kain. Daripada kain itu. Maknanya adalah orang menghadiahkan ya ataupun tidak mungkin daripada harta rampasan perang ya daripada kain-kain itu langsung Nabi berikan sehelai daripada kain itu yang sepotong kain itu kepada Umar. Ambil ini bahagian kau. Dan Umar kata, ya Rasulullah, Tuhan kasih saya untuk saya pakai ini, padahal Tuhan tak kata ya pada pakaian yang bola-bola dulu yang dari Al-Dharib itu namanya, kalau Al-Dharib itu dari Al-Dharib lah ya, yang Tuhan kata itu dulu, ini pakaian yang tak ada bahagian di akhir. Macam mana Tuhan kasih saya pakai ya. Nabi kata, sabda Nabi, aku tidak beri engkau untuk kau pakai, ini bahagian kau tak mesti pakai, kasihlah kepada siapa-siapa yang boleh pakai. Bukan untuk kau pakai, tapi ini bahagianmu. Maka Umar bin Khattab beri pakai pakaian ini kepada siapa? Seorang saudara dia di Mekah yang masih musyrik. Dia hadiahkan. Orang itu masih musyrik. Antara dia beri pakai. Ini orang yang tak ada bahagian akhiratnya. Ya, kasih dia pakai Allah. Jadi hadis ini kesimpulannya apa? Memakai pakaian yang terbaik pada hari Jumat. Dan di sana ada nas hadis Nabi Muhammad SAW juga, mungkin yang belum sampai kita kepada nas itu, nanti bahagian hari raya mungkin disebutkan. Sunnah Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat pakai putih. Ya, ini sabda Nabi SAW. Ilbasu min thiyabikumul bidh. Pakailah pakaian-pakaian kamu yang warna putih, kata Nabi. Waqfinuha mautakum, waqfinu biha mautakum. Dan kafankan orang mati kamu dengan pakaian putih. Jadi Nabi suka pakai pakaian putih, dan kata ulama pakaian yang terafdal yang warnanya putih dan kain kafan juga afdal putih. Tetapi Nabi ada sunnahnya juga, yaitu kalau pada hari raya Nabi pakai yang berwarna. Hari raya pakai yang berwarna. Dan dalam riwayat pakaian-pakaian Nabi ada pakai pakaian warna merah. Tapi merah itu merah kulasan ya, merah kulasan, merah merun kan. Itu yang dikatakan Nabi pernah ada jubah itu. Itu biasa Nabi pakai. Jadi itu jadi sunnah bagi kita untuk menyesuaikan pakaian kita. Pada hari Jumat seberapa boleh, kalau boleh lah putih lah. Itu yang paling afdal. Lain dari hari Jumat awam bebas. Asal saja jangan pakai merah menyala dan jangan pakai kuning apa kita kata ya? Kuning macam buta punya kuning. Itu pada kita makruh. Dan ada setengah ulama mengatakan haram. Merah menyala. Merah yang mana? Merah darah. Ya. Dan kuning yang selalu kuning. Itu makruh. Semuanya dia yang mereka pakai itu. Ada kait-kait itu. Tapi kalau kuning biasa atau merah biasa, tidak merah menyala, sama ada merah kulasan atau merah apa kita kata merah warna apa bunga rose ke apa ke pink ya, tidak ada. Tak pakai hijau. Hijau ni katanya pakaian ahli surga. Ya, kerana ada orang dalam surga tu min sundusin wa istabrakin khudr merah, hijau. Itu katanya pakaian hijau. Jadi bebas. Hari Jumat
putih. Dan yang paling baik putih. Antara warna-warna itu yang paling baik putih. Kemudian pada hari raya warna-warni. Itu dia. Pilihlah warna apa nak pakai pada hari raya itu ya. Kalau baju Melayu ya, merah, hijau, kuning, jangan kuning dia orang lah, kuning kita lah. Ya, boleh, tak ada masalah. Tapi ada jemaah nak pakai itu pun boleh juga. Tapi kurang apa? Ya. Babus siwak yaumul jumu'ah wa yaumul jumu'ah. Ini bab yang menerangkan tentang bersugi atau bersiwak pada hari Jumaat. Wa qala Abu Sa'id, dan berkata Abu Sa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastannu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwak juga, dan juga menggunakan membuat apa-apa saja perkara yang membersihkan diri dia. Ini istinan ini. Sama ada siwak atau membuang segala kotoran macam kuku, bahagian-bahagian yang perlu dicukur dan sebagainya dicukur ya. Dan siwak. Siwak. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw 'ala an-nasi la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salat. Kalaulah saya tidak memberatkan umat saya atau memberatkan orang ramai, itu rawi itu ada syak pada riwayat, saya suruh mereka bersiwak pada setiap sembahyang. Maknanya kalau saya tidak memberatkan umat, ya, saya tidaklah suruh mereka itu bersiwak tiap-tiap salat. Suruh itu maknanya suruh wajib. Tetapi saya tak memberatkan umat, itu maksudnya. Saya tidak wajibkan, tetapi sunnatlah bagi tiap-tiap salat itu ada siwak. Wabihi qala, ini hadis. Wabihi qala hadatsana, tadi pun hadis satu dan hadis yang kedua. Hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Shu'aib bin al-Habhab qala hadatsana Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksartu alaikum fis siwak. Kata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar, katanya telah bercerita kepada kami Abdul Warith, katanya telah bercerita kepada kami Shu'aib bin al-Habhab, katanya telah bercerita kepada kami Anas. Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya telah banyak benar memberitahu kamu tentang siwak. Maknanya berkali-kali Nabi mengingatkan tentang siwak, banyak sekali. Itu kesan Nabi. Dan hadis seterusnya hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Mansur wa Husain an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashussu fahu. Kata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, katanya telah beritahu kami Sufyan dari Mansur, dari Husain, dari Abi Wa'il, dari Hudzaifah, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur di waktu malam gosok giginya dengan siwak. Hanya jaga waktu malam itu siwak. Babun man tasawwaka bi siwak ghairihi, ini bab yang menerangkan orang yang pakai siwak orang lain. Wa bihi qala hadatsana Ismail qala hadatsani Sulaiman bin Bilal qala Hisham bin Urwah akhbarani abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdul Rahman bin Abi Bakar wa ma'ahu siwakun yastannu bihi. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقصدته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به وهو مستسند إلى صدره. Berkata Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Ismail, katanya telah beritahu saya Sulaiman bin Bilal, katanya telah berkata Hisham bin Urwah, katanya telah beritahu kami telah beritahu saya ayah saya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, datang berjumpa dengan kami atau masuk ke rumah kami Abdul Rahman bin Abi Bakar. Ini adik Siti Aisyah ya, nama Abdul Rahman. Dan dia bawa siwak yang digunakan. Maka Rasulullah SAW memerhatikan siwak yang ada pada dia itu. Kemudian saya berkata kepadanya, berilah aku siwak kau itulah Abdul Rahman.
Aku ndak itu siwak. Ya. Siwak ya, kayu siwak, kayu sugi. Itu namanya siwak yang daripada Arab digunakan untuk bersugi. Maka Abdurrahman pun memberikannya pada saya, maka saya potong. Ada riwayat saya gigit. Ya. Ada riwayat saya potong. Tentang potong itu pula kata ulama, kemungkinan siwak itu panjang dipotong dulu, dihabis baru. Dan kemungkinan juga dipotong bahagian yang sudah dipakai, kemudian dipotong yang baru pula, ya. Kemungkinan begitu. Dua-duanya kemungkinan, cuma ceritanya tak disebutkan dengan panjang lebar. Kemudian kata Aisyah, saya gigit dia. Jadi biasa siwak untuk dilembutkan, digigit-gigit. Maka saya beri kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun menggunakannya. Sedang Rasulullah bersandar di dada saya. Ini mungkin ceritanya pada waktu Nabi sedang sakit. Kata ulama, Nabi sedang sakit, Nabi bersandar duduk dengan Siti Aisyah. Air datang masuk, ada siwak, kebetulan itu siwak. Jadi itu mengambil fadilat siwaknya. Ya. Jadi di sini diterangkan bahwa kita boleh gunakan siwak orang lain. Ya. Tapi dalam fikih disebut dengan banyak lebar, izin dan sebagainya, memang ada izin dah diberi. Jadi di sini disebutkan tentang sunnah bersiwak. Babu ma yuqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Ini hadis ini kita baca teruslah. Kalau ada perkara yang mustahil kita terangkan, tak ada kita teruskan sajalah sebab perkara ini banyak yang berulang, ya. Bab ma yuqra'u fi salatil fajri yaumal jum'ah. Bab apa yang dibaca pada salatul fajr yaumul Jumaat, sembahyang subuh hari Jumaat, apa yang dibaca daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana wa bihi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Abdurrahman wa Hurmuz al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajr yawm al-jum'ati alif lam mim tanzil wa hal ata 'ala al-insan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim, katanya telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abdurrahman yaitu Ibnu Hurmuz al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat waktu salat subuh alif lam mim tanzilul kitab. Ini yang dinamakan suratus sajdah. Suratus sajdah yang ada sujud. Wa hal ata 'alal insan, dan dibacanya juga hal ata 'alal insan yang di suratul insan pada rakaat yang kedua. Jadi inilah yang jadi sunnah bagi kita membaca pada hari Jumaat surah alif lam mim tanzilul kitab, surat sajdah, dan juga surah hal ata 'alal insan. Itulah hadisnya. Kemudian ada perbincangan di sini. Saya nak bacakan sedikit. Ada setengah riwayat mengatakan Nabi membacanya itu bukan kerana sujudnya, dan ada yang mengatakan Nabi baca kerana sujudnya. Ini ada pertelingkahan antara ulama. Jadi kalau maksud Nabi membaca kerana sujudnya itu, maka bermakna kalau dia tak baca alif lam mim tanzilul kitab, dibacanya surah yang lain yang ada sujud dengan tujuan tidak sujud, boleh ke tidak? Jadi kalau Nabi membaca kerana nak tambah sujud, maka bolehlah. Tapi kalau Nabi membaca bukan kerana sujud, tapi oleh sebab membaca ayat itu ada sujud, Nabi sujudkan, tidak bolehlah dibaca surah lain yang ada sujud untuk disujudkan. Ini ada sedikit perbincangan di sini, ya. Katanya, apakah hikmah pada mengkhususkan hari Jumaat dengan membaca surah As-Sajdah? Dikatakan hikmatnya itu kerana sujud yang ada di situ. Hingga kan orang yang tidak membaca surah itu pun
dibacanya surah lain yang ada sujud. Tetapi pendapat ini telah dicela oleh bukan seorang dari ulama. Jadi maknanya ada ulama yang mengatakan begitu, ya. Tetapi kata kitab Fathul Bari ini, pendapat ini dicela oleh bukan seorang dari ulama. Dan ada juga yang mengatakan orang yang mengatakan perkara ini mungkin ada kesilapannya dan kekurangan pada riwayat atau sebagainya. Tapi ada pula orang yang menyanggahnya balik, ya. Sunat juga dibacakan surah lain yang apa? Yang ada padanya sujud. Dan adalah perselisihan ulama dalam perkara ini. Tetapi An-Nawawi telah bercakap. Kita dah kata selalu, ya, An-Nawawi ini pentahqiq dalam mazhab kita Syafi'i. Kata An-Nawawi dalam tambahan-tambahannya pada kitab Rawdah pada masalah ini, saya tidak jumpa ada percakapan-percakapan bagi sahabat-sahabat kami, kata Imam An-Nawawi. Kemudian katanya, dalam mazhab kita mengikut kiasnya makruh seseorang itu sembahyang dengan membaca surah ini kerana nak sujud. Jadi pada Imam An-Nawawi makruh. Jadi maknanya awak kalau baca surah Sajdah tu bukan kerana sujudnya, tetapi kerana waridnya dari Nabi Muhammad membaca surah itu. Boleh faham perbezaan? Nabi Muhammad membaca surah itu adakah kerana Nabi nak sujud atau kerana Nabi membaca surah? Banyak ulama mengatakan Nabi membaca surah, tujuan daripada surah itu dihayati pengertiannya. Dihayati surah itu. Tapi kebetulan surah itu ada sujud, hanya sujud. Itu pendapatnya. Bukan kerana memang nak sujud. Jadi orang yang memahamkan membaca surah itu kerana nak sujud, dia tak hafal surah itu, dibacanya surah lain yang ada sujud, disujudkannya. Itu makruh dalam mazhab kita. Ya, makruh kata Imam An-Nawawi. Ya. Ini botak makruh, ya. Tetapi Ibnu Abdus Salam, seorang daripada ulama kita Syafi'i, berkata dilarang terus dan batal sembahyangnya kalau dia bertujuan begitu. Kalau dia tujuan dibacanya surah yang lain daripada Alif Lam Mim Sajdah. Katalah pada sembahyang subuh dibacanya surah Iqra atau apa saja dengan tujuan nak sujud. Kata Ibnu Abdus Salam batal sembahyang. Pasal apa batal? Sengaja nak menambah rukun, menambah satu rukun. Oh, tapi kalau dia kata saya bukan baca kerana itu, kebetulan saya baca, tak apa. Itu juga surah yang ada sujud tadi. Ya, jangan diniatkan untuk nak sujudnya dibaca dalam sembahyang, tapi niatkan memang membaca surah. Ada kebetulan sujud, ya sujud. Itu perbincangannya di situ. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat tidak mustahab atau tidak elok membaca satu surah yang ada padanya sujud selain daripada Alif Lam Mim Tanzil. Jadi itulah, ya, tentang sujud pada Alif Lam Mim Tanzil kitab ini. Tetapi memang ini sunnah dibaca Alif Lam Mim Tanzil kitab dengan surah As-Saffat, surah Al-Insan atau Ad-Dahr, kedua namanya Al-Insan. Dan kalau tidak dapat baca ini pada pagi subuh Jumaat itu, sunat dibaca surah Sabbih isma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul wasyah. Dan ada yang mengatakan sunat juga dibaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun. Surah Jumu'ah 11 ayat, Munafiqun pun 11 ayat. Baca. Babul Jumu'ati fil qura wal mudun. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Amr al-Aqdi qala hadatsana Ibrahim bin Tahman Abi Jamrah as-Su'ad an Abi Jamrah al-Tubai bin Abbas annahu qala
Inna awwala jum'atin jumi'at ba'da jum'atin fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masjid Abdul Qais fi Jawab Juwasa min al-Bahrain. Kata Imam Al-Bukhari telah cerita kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, katanya telah cerita kepada kami Abu Amir Al-Aqdi, katanya telah cerita kepada kami Ibrahim bin Tahman, katanya dari Abi Jamrah, dari Ibn Abbas, katanya bahwasanya Jumat yang pertama dibuat setelah Jumat di Masjid Rasulullah SAW ialah Masjid Abdul Qais di Juwasa dalam kawasan Bahrain. Jadi Jumat yang pertama selepas Jumat di Masjid Rasulullah. Tapi Jumat di Masjid Rasulullah adalah Jumat yang kedua dalam sejarah Nabi. Ya. Jumat yang pertama sekali Nabi buat di kampung Salim bin Auf. Dalam perjalanan Nabi daripada Makkah berhijrah ke Madinah, singgah di satu kampung bernama Kampung Salim bin Auf. Di situ Nabi membuat salat Jumat. Dan ada setengah mengatakan itulah Masjid Quba. Ada setengah yang mengatakan lain dari masjid itu. Yang rasmi betul yang pertama itu Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang kedua lepas itu satu masjid di kawasan Juwasa dekat Al-Bahrain. Bermakna sudah ramailah orang Islam di tempat itu. Kerana mengikut sejarahnya bila tempat itu ramai orang Islam, sudahlah boleh mereka mengerjakan sembahyang Jumat. Ada perbincangan tentang sembahyang Jumat ini. Ada setengah mengatakan 2 orang pun boleh sembahyang Jumat. Nanti kita akan jumpa dalam Al-Bukhari. Tak lama lagi insya-Allah kita jumpa riwayat ada 15 pendapat. 15 pendapat mengenai bilangan orang sembahyang Jumat. Daripada imam dan makmum sampai 12, 13, 8, 7, 40 orang main ada 15. Nanti kita akan jumpa ya. Jadi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i 40 ya. Dan dalam mazhab Hambali tidak syarat 40. Asal ramai sudah. Nampak ramai itu cukup. Itu Hambali. Hanafi 12 pun cukup. Masing-masing ada dalil. Yang Syafi'i punya dalil 40 ini kerana Nabi SAW membuat Jumat untuk menzahirkan syiar, ya. Jadi nampak ramai orang Islam datang sembahyang Jumat, ini satu syiar lambang keislaman. Dan tidaklah boleh dibuat kalau tidak dapat dizahirkan syiar atau tak sampai 40. Oleh sebab itu, walaupun sembahyang Jumat ini sudah turun sama kewajipannya dengan sembahyang 5 waktu semasa Nabi SAW berada di Mekah lagi, ya. Sebab sembahyang 5 waktu ni masa Nabi berada di Mekah malam Mi'raj, ya. Tapi tidak sabit ada Nabi sembahyangkan Jumat di Mekah. Kerana kewajipan turunnya itu katanya sudah sama di situ. Tapi tidak wajib, tidak Nabi sembahyangkan di Mekah itu. Kenapa? Kerana di Mekah tidak dapat dizahirkan syiar. Kerana orang Islam di Mekah mesti bersembunyi-sembunyi. Mesti tidak dapat ke tengah orang ramai. Diancam. Jadi tidak dapat menzahirkan syiar. Jadi kalau tak dapat menzahirkan syiar itu maknanya Nabi tak buat, tidaklah wajib kalau tempat itu tak dapat dizahirkan syiar. Tujuannya syiar. Dan syiar ni mesti ramai. Sampailah Nabi berhijrah di kampung Salim bin Auf itu sudah ramai orang Islam. Sebab kita tahu dalam sejarah orang Madinah sudah ramai Islam sebelum Nabi sampai ke Madinah. Islam sudah tersebar dengan perjanjian dibuat, perjanjian Aqabah dan sebagainya. Jadi Nabi sampai kampung Salim bin Auf, ada ramai orang, Nabi buat sembahyang Jumat. Dan Imam Syafi'i mendapati mengikut riwayatnya 40 orang atau lebih. Tidak pernah Nabi sembahyang kurang dari 40 orang. Jadi itu kesimpulan diambil dari peristiwa ini, ya. Itu tentang apa? Tentang orangnya, ya. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan orang-orang dari luar-luar Madinah itu datang ke Madinah, sembahyang di Madinah. Kerana dari segi hukum Islam, seberapa boleh sembahyang Jumat itu dibuat satu. Tujuannya juga untuk menzahirkan syiar, supaya satu masjid ramai orang yang datang. Cukup
Satu. Yang kedua, sebabnya pula yang jadi imam dalam Islam ini mengikut peraturannya ialah ketua tertinggi Islam. Ya. Kalau zaman Nabi lah. Dan dengan melalui khutbah itu Nabi dapat menyampaikan amanatnya kepada orang ramai. Jadi kalau orang itu sembahyang di masjid lain, macam mana nak sampai amanat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya itu? Sedang dia boleh berkumpul di satu tempat, dia berkumpul di satu tempat. Jadi ucapan Nabi itu sampai kepada orang ramai. Untuk disampaikan pula kepada orang lain, orang wanita dan sebagainya. Jadi itu dia punya hikmat. Dan selepas zaman Nabi itu pula, semua khalifah-khalifah Islam menjadi imam. Sampailah sekarang ini kerana tradisi sudah berubah itu keadaan. Banyak imam. Jadi seberapa boleh dibuat satu. Dan apabila hukum membuat 2 dan 3 itu nanti kita akan bincangkan. Alhamdulillah. Selagi kita perlu buat, kita buat. Kalau tak perlu, tak boleh. Maknanya seberapa boleh orang itu biar kumpul di satu tempat. Ini memang dia orang digalakkan dalam Islam. Jadi itulah Jumat yang pertama di mana di satu kawasan di Bahrain namanya Juwasa. Hadisnya wa bi qala hadatsana Bishr bin Muhammad al-Marwazi qala akhbarana Abdullah qala akhbarani Yunus an az-Zuhri qala akhbarana Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa zada al-layth qala Yunus wa kataba Ruzayq bin Hukaym ila ibn Shihab wa ana ma'ahu yawmaidin biwadi al-qura hal tara an ujammi'a wa Ruzayqun 'amilun 'ala ardin ya'maluha wa fiha jama'atun min as-Sudan wa ghairihim wa Ruzayqun yawmaidin 'ala ailah fa kataba ibn Shihab wa ana asma' ya'muruhu an yujammi' yukhbiruhu anna Saliman haddathahu anna Abdullah ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Berkata Al-Imam Al-Bukhari telah bercerita kepada kami Bishr bin Muhammad al-Marwazi, katanya telah memberitahu kami Abdullah. Kata Abdullah telah memberitahu kami Yunus dari Zuhri, katanya telah memberitahu kami Salim bin Abdullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap kamu itu adalah pengawal atau pengembala atau ketua. Itu hadis kullukum ra'in. Setiap kamu, yakni setiap orang di antara kamu ada sesuatu tanggungjawab di bawahnya yang mesti dia jaga. Setiap orang. Ini nak dibawakan hadis ini kenapa? Kerana orang yang mengendalikan hal ehwal orang Islam itu di suatu tempat, dia sebagai penjaga, pengawal. Jadi dia kena mengawal orang-orang. Kalau di tempat itu tidak berkumpul mereka, tidak ada Jumaat, tidak ada apa, bagaimana dia nak menyampaikan apa yang dia nak sampaikan? Ya tidak. Dan bagaimana dia tahu apa yang timbul dalam orang di bawahnya itu, masyarakatnya itu. Kalau ramai, buat jadi ketua. Ini yang akan diceritakan di sini sekarang, ya. Jadi kata Ibnu Umar, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Tapi ini hadis belum sambung lagi. Dan berkata Al-Laits, kata Yunus, Ruzayq bin Hukaym telah menulis surat kepada Ibn Shihab. Dan saya ketika itu bersama dia di satu kawasan namanya Wadil Qura. Apa kata surat itu? Hal tara an ujammi'. Dia bertanya kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. Ini Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama yang masih tinggal lagi di Madinah daripada tabi'in. Dan beliau inilah yang dikirakan orang yang pertama sekali disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis hadis. Padahal hadis sebelum itu tidak ditulis. Jadi orang ini diamanahkan, Ibn Shihab.
Jadi banyak orang rujuk kepadanya, bertanyakan perkara yang baru nak dibuat sekarang ini. Jadi ini Ruzek ini dia adalah amil. Makna amil itu maknanya dia orang yang telah ditugaskan untuk mengawas kawasan-kawasan harta tanah untuk orang-orang di satu tempat, dan di situ ada orang-orang bekerja minas Sudan, daripada orang-orang Sudan. Orang hitam bekerja di situ, ramai. Tapi dia tak buat Jumaat. Tak ada masjid, ataupun memang tak dibuat Jumaat kerana memandangkan Jumaatnya ada syaratnya. Ya, jadi orang ini tak pasti nak buat sembahyang Jumaat kat sini ke tidak ke. Dia tulis surat kepada Ibn Syihab. Dan Ruzek ni di kawasan tempat bernama Aila. Maka Ibn Syihab menulis, dan saya mendengar kata perawi ini yang Ibn Syihab menyuruhnya an yujammi', menyuruh Zuraik ini buat Jumaat, buat Jumaat. Jadi kesimpulannya, di tempat yang dia kuasai, di sana dia menjaga ya harta orang Islam, tanah orang Islam yang diusahakan oleh orang-orang Sudan, ramai orang-orang di sana. Dia teragak-ragak nak buat Jumaat ke tidak, tulis surat kepada Ibn Syihab di Madinah. Ibn Syihab fatwakan buat Jumaat. Dan dia memberitahu anna Saliman haddatsahu, ya, Ibn Syihab memberitahu kepada Zuraik ini bahawa Salim memberitahu bahawa Salim, yakni bin Abdullah bin Umar, ini cucu Umar yang meriwayatkan hadis, telah memberitahunya bahawa Abdullah bin Umar berkata. Ini baru disambung hadis yang panjang ni. Abdullah bin Umar berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, setiap orang daripada kamu adalah pengawal, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Al-imamu ra'in, imam adalah pengawal, tapi imam yang dimaksudkan di sini raja atau pemerintah tertinggi, ketua negara, al-imam. Jadi dia bertanggungjawab terhadap orang yang di bawahnya. Jadi maknanya kau sekarang di sana macam imam, pemimpin, kau ketua, dan orang Islam ada di bawahmu di sana. Kau bertanggungjawab buat Jumaat. Bagaimana pula kalau orang berkumpul di situ tak ada imam? Makna tak ada imam, tak ada ketua, sendiri-sendiri saja. Dalam jil ada imam, ada ketua. Ya. Kumpul satu tempat, kerja kat satu tempat. Gudang, pulau, tak ada ketua. Tak ada lah. Dan ada setengah-setengah orang berpendapat, orang Islam sekarang semua tak ada ketua. Mana ketua orang Islam? Mana imam orang Islam sekarang? Siapa imam orang Islam seluruhnya? Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, zaman Ali, zaman Muawiyah, lah. Ada. Sekarang siapa? Ada? Tak ada. Nah, yang orang Syiah ada wakil. Bukan imam, wakil imam. Imam belum keluar, jangan keluar. Ada zaman. Itu Syiah. Kita tak ada langsung. Padahal wajib tu. Wajib. Jadi kita ada kekurangan sekarang. Kita tidak ada pemimpin yang tertinggi yang padanya marji'. Marji' itu artinya tempat kita rujukan kita. Apa-apa hal dia punya keputusan mu'tamad. Semua orang mesti ikut. Ya? Itu tak ada sekarang. Itu tak ada. Itu kekurangan kita. Ya? Jadi fatwa pun berbeza-beza. Ya? Satu fatwa yang dipakai, masing-masing bebas. Jadi ini ada ra'in. Jadi kamu dah ra'in ni, kamu ketua kat situ. Ada orang bawa kamu buat Jumaat. Ya. Kemudian hadis itu bukan setakat itu saja, untuk menerangkan tanggungjawab. Jadi tanggungjawab yang pertama, tanggungjawab imam al-a'zam, imam yang terbesar terhadap rakyat. Kemudian lain-lain orang pun imam, ya. Imam masjid pun imam, bertanggungjawab terhadap masyarakat masjidnya dan makmum-makmumnya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi.
suami, ar-rajul sini maksudnya suami atau ketua keluarga, adalah ra'in, adalah pengawal, penjaga bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, dia akan ditanya di akhirat tentang orang bawahannya atau rakyatnya. Bagaimana dia mengendalikan keluarganya, bagaimana dia mengendalikan anak buahnya, ditanya ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, istri adalah pengawal, penjaga di rumah suaminya. Wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya tentang kawalannya. Jadi sepeninggalan suami, tak ada suami di rumah, dia jadi ketua dalam rumah. Malahan bahagian urusan rumah suami serahkan pada dia. Soal urusan belanja serah pada dia. Soal didik anak-anak serah pada dia. Soal mengatur serah pada dia. Dia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawahnya, ya, istri. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Khadam, amah, pembantu rumah, pekerja, itu khadim. Pengawal harta tuannya, dia penjaga harta tuannya, pengawal harta tuannya. Driver, pengawal kereta tuannya, khadim, dia khadim. Penjaga masjid, apa saja. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya tentang kawalannya itu. Bagaimana kau buat? Adakah kau mengkhianati? Jadi kita tengoklah Islamnya, keindahan Islam. Tanggung jawab itu diberikan, jaga, jangan khianat. Bila ditugaskan awak buat tugas itu, buat dengan sebaik-baiknya. Jaga. Ini kewajiban. Jangan lalai, jangan cuai. Berkata Ibn Umar, saya rasa ada lagi satu yang dicakapkan oleh Nabi tentang ini. War-rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seseorang, anak itu maksudnya, pengawal harta ayahnya, dan dia akan ditanya tentang kawalannya. Bapaknya serahkan, ini harta, kau perniagakan ke, kau jagakan ke, kau apakan, bertanggung jawab. Jangan dicuaikan. Kemudian akhirnya hadis itu mengatakan kullukum ra'in wa kullukum ra'in, dan setiap kamu pengawal dan setiap kamu akan bertanggung jawab tentang apa yang dia kawal. Jadi hadis ini umum, saudara sekalian. Hadis ini umum. Tetapi kebetulan dibawakan berkenaan dengan Jumat ini ialah bila orang itu bertanya kepada Az-Zuhri, Az-Zuhri menjawab dengan hadis ini, bahawa kau bertanggung jawab dan kau boleh buat Jumat di tempat yang kau jaga itu, kumpulan. Dan di sini perlu saya terangkan sedikit sekalian, yaitu Jumat ini tidak syarat di masjid. Masjid tidak menjadi syarat untuk Jumat. Kalau orang itu tidak berkumpul di masjid pun dia buat Jumat. Tadi saya kata seberapa boleh Jumat itu jangan diperbanyak. Kalau boleh satu-satu, kalau dua-dua, setakatnya cukuplah. Supaya tak mau pula kita ya, kumpulan sana buat 40, ini 40, di sebelah sana 40, sana 40, semua 40. Semua kata kami ada 40 orang. Selagi boleh berkumpul satu tempat, berkumpul lah. Itu tujuan. Jadi tak boleh buat yang lain-lain. Kalau dah tak boleh berkumpul satu tempat, buat yang kedua. Cukup dua. Tak cukup dua, 3 boleh. Tapi selagi boleh berkumpul satu tempat, berkumpul. Ini masalah lain pula. Timbul sekarang masalah orang dalam jail. Dan saya kata tadi, adik kata boleh, dia orang boleh berkumpul. Kita bawa imam dari luar, dia kumpul. Sebab dia ada faedahnya itu, khutbah Jumatnya, sembahyang, bukan? Kemudian orang yang tak dapat keluar daripada tempat kerjanya, factory dan sebagainya, nak keluar jauh, katalah dekat Jurong, kat mana sama sekali, tapi ada 40 orang di situ. Dan ada orang yang boleh mengendalikan, ada ketua yang boleh menjadi khatib, imam, apa semua. Buat. Pasal dia kalau tak keluar, dia tak buat. Nak keluar tak boleh. Jauh. Agak susah nak pergi jauh. Dan mungkin yang keluar tu terus tak buat. Tak kuasa dia pergi tempat lain lah. Ya? Kita kata dulu sini, buat kat sini. Ya? Itu semua boleh, itu ada dari fatwa. Jadi masjid tidak jadi syarat. Tetapi kalau ada masjid lah. Tapi kalau tak cukup 40 menurut mazhab Syafi'i, dibuat Jumat
tapi diiadah dengan zuhur. Diiadah dengan zuhur. Dibuat Jumat. Kerana ngambil fadilah hari Jumat dan tak khutbah. Lepas itu sembahyang zuhur. Jadi ikhtiyat. Kalau Jumat tak sah, zuhurnya sah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Selalu mazhab Syafi'i ini ambil ikhtiyat. Ikhtiyat itu maknanya ambil safe side. Sekira-kira kalau ini tak sah, zuhur sudah kita buat. Tapi mengambil fadilatnya itu bagus. Ya, mengambil fadilat itu bagus kerana dapat disampaikan khutbah dan sebagainya. Sudah cukup 40 orang, alhamdulillah. Itulah yang kita nak cakap kali ini. Wallahu a'lam. Cukup itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa rabbi faqihna lana wa tawabbatina fi dinina ma'al hukmi wa tawabbar rabbi wafiqna wa fiqhna lima taqdi qawlan wa fi'lan karama wa taqdir kulla halalan daima wa qilla akhya ulama Allah bil khairi wa naf'a kull syar rabbana aslih lana kull syu'un wa akhir bil ridha min al-'uyun wa qi 'anna rabbana kull tuyun قبل أن تأتينا رسل المنون وأفضل استر أن تأكرمنا ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوهى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار والحمد لله رب العالمين. Terus sekalian saya terlupa, ini ada soalan pada saya yang saya kira tak banyak masalahnya, saya akan jawablah ya. Bolehkah tolong terangkan sembahyang isyraq dan duha waktunya mula dan akhir waktunya bila yang serta rakaatnya. Sembahyang isyraq rakaatnya 2 dan waktunya kira-kira naik matahari kadar segala. Kadar segala ini sudah dianggarkan antara 10 hingga 12 menit. Jadi maknanya kalau naik matahari 7.15 kita tunggulah sampai 7.25 atau itu 7.30 kita sembahyanglah sunat isyraq ya. Dan dengan masuknya waktu isyraq ya, waktu duha sama masuk. Waktu duha dengan waktu isyraq sama waktu. Jadi sebaik-baik awak ada sembahyang isyraq, awak boleh sembahyang duha. Cuma afdal sembahyang duha itu kalau boleh dilambatkan 4 jam atau sampai naik ke dalam ke 9 apa semua itu afdal. Tapi kalau orang tua ada urusan apa dia boleh buat terus ya, lepas isyraq termasuk waktunya. Isyraq rakaatnya 2 dan duha boleh dibuat 2, boleh dibuat 4, 6, 8 dan ada kata sampai 12. Satu riwayat sampai 12, tak ada lebih dari itu ya, dibuat 2-2. Apakah pengertian jangan terlambat ikut imam daripada 2 rukun yang panjang? Maknanya janganlah sampai imam sudah sujud awak belum rukuk. Imam sudah sujud, awak belum rukuk. Awak mesti berdiri dengan Fatihah awak atau dengan surah awak setelah imam sudah sujud. Ini dia sudah membuat 2 rukun panjang, yaitu rukuk dan sujud. Tengah-tengah tu rukun pendek. Ya itu tak kira. Jadi janganlah awak berjamaah sampai begitu. Kalau tak ada sebab awak begitu, boleh batal sembahyang awak kerana jamaah tak diikut dengan sempurna. Tapi kalau ada sebab, dimaafkan. Ya, sebabnya terlambat baca atau apa ya. Apabila kita di dalam ihram, waktu kita tidur, adakah kita boleh buka pakaian ihram kita atau sebaliknya? Jawabnya boleh. Pakaian ihram ni boleh dibuka, bukan tak boleh. Ya. Habis kalau dalam ihram seminggu nak mandi tak buka pakaian macam mana? Nak buang air tak buka pakaian macam mana? Jadi boleh dibuka. Cuma yang tak boleh, yang dilarang kalau orang laki-laki jangan pakai kupiah. Kalau awak biasa di rumah mandi taruh apa namanya basuh landas, taruh apa tuala atas kepala. Ya tak? Sebagai tutup kepala. Dalam ihram tak boleh tutup kepala. Dalam ihram tak boleh. Masa awak tidur selalu di rumah, masa tidur tutup muka, tutup kepala. Selimut semua sekali. Masa ihram tak boleh. Selimut hanya sampai leher. Itu yang tak boleh. Tapi buka pakaian ihram tak ada mengapa. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam.